Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathiran. Amma ba'd. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya hayy ya qayyum bi rahmatika nastaghith aslih lana sha'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfat 'ain. Allahumma ya muqallibal qulub wal absar thabbit qulubana ala dinik. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. Alhamdulillah, malam ini insyaAllah kita mulai syarah kita Al-Qawaid Al-Arba'. Yang golek manhaj ulama' lepas-lepas dah. Kalau dia hatu nak ngaji ba'aqidah ni, yang mulai dengan usul salasah. Lepas sudah usul salasah tu, dia mengaji Qawaid Arba'. Lepas Qawaid Arba' main ngaji Kasyfus Syubhat. Lepas tu mengaji kitab Tauhid. Lepas kitab Tauhid ngaji Al-Wasitiyah Ibn Taymiyah dan aidan Al-Qawaid At-Tadmuriyah. Lepas Tadmuriyah tu main ngaji At-Tahawiyah. Kalau kita nak hatu lagu terus cara dia ngaji tu, insya-Allah. Itu kita insya-Allah kalau habis kita Al-Qawaid Arba' ni kita ngaji insya-Allah Kasyfus Syubhat. Atau lepas Kasyfus Syubhat biidznillah subhanahu wa ta'ala kita mengaji kitab Tauhid insya-Allah. Ya sebab gapo ulama hatu lepas mengaji usul salasah Qawaid Arba', kerana usul salasah ni dia kena kita asah dulu. Asah agama kita gapo, kita kena tahu. Ya tiga usul semua kita kena satu al-asl awal ma'rifatul al-'abd rabbahu. Hamba kena tahu kena Allah Subhanahu wa taala. Dua, al-asl tsani ma'rifatul 'abd dinahu. Kita kena hamba Allah Subhanahu wa taala kena agama dia. Tiga, ma'rifatul 'abd rasulahu wa nabiyahu sallallahu alaihi wasallam. Kita kena mengetahui kena nabi kita. Itu usul salasah, usul tiga. Lepas kita tahu dah alhamdulillah mengaji sudah dah dalam nebulah halaqah, nebulah majlis. InsyaAllah malam ni kita mulai Qawaid Arba'. Ya lepas kita tahu usul tu, ya yang dua tu kita kena tahu qawaid. Kaidah ni Syekh Muhammad Abdul Wahab sebut ni, ya pak kaidah semua untuk nak beza tauhid dengan syirik. Kita nak tahu benar ni benar tauhid dan kita nak tahu benar ni benar syirik. Kita tahulah dalam cara kaedah pak yang sebut ni. Biiznillah subhanahu wa ta'ala. Lepas tu masuk dalam benar-benar yang penting. Kerana masalah yang dia sebut ni dok berlaku. Dok jadi wakil dalam ummah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dok faham salah. Dok faham kata benar ni benar tauhid, benar ni benar tak salah. Tapi kalau kita main tengok, kita guna akal kita tengok dalam Quran dan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita boleh tahulah kata benar ni benar sakup dengan syirik. Sebab tu kita kena tahu gapo tu kaedah yang sebut tu. Hak yang sebut semua tu sepuluh biasalah saya dak sebut dalam kitab yang semua tu golek. Kalau dia sebut masalah akidah tu, dia bagi dasar dia dalam Quran dan dalam sunat Nabi sallallahu alaihi wasallam dah berkata ulama. Berarti kita main dengar, kita dengar tengok. Kalau salah, ada salah, kita komen salah. Kalau ada betul, kita terima. Asal dia lah. Ada benar salah, ada benar betul. Dia bukan Quran, dia bukan Sahih Bukhari, dia bukan Sahih Muslim. Kutub sunnah pun ada hak da'ih, ada hak sahih. Baik kita main dengar, hak mana betul, alhamdulillah kita terima. Hak mana salah, kita banyak salah. Asal dia lah. Tu alhamdulillah lah. Oleh dia dalil yang sebut tu dia ambil dalam Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rahimahullah, tu kitab Muhammad Abdul Wahab ni ia mulai kitab dia dengan Bismillahirrahmanirrahim.
Ya cara ulama, setengah ulama ni dia sebut Bismillahirrahmanirrahim saja dan dia tak mulai dah dengan Alhamdulillah. Dia pakai sebut selalu dah masalah dia nak sebut. Setengah ulama lagu tu cara dia. Setengah ulama kalau dia mulai yang kita, dia mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim dan dia sebut Alhamdulillahirabbil alamin. Tiga, lepas tu dia sebut masalah. Yang tiga, hak panjang sikit, dia sebut Bismillahirrahmanirrahim dan dia sebut Alhamdulillahirabbil alamin dan dia sebut sebab dia tulis atau sebab dia taklif kitab ni gapo tak yo yaklah sebab kerana dia meminta dia atau dia nak hajat orang atau ada berlaku masalah ni dia sebutlah kitab dia tulis kitab ni. Jadi dia sebut, dia panggil sebut sebab tulis dia buat buku kitab ni dia sebutlah. Ya tiga cara je. Satu bismillah saja. Dua sebut bismillah dengan alhamdulillah dan dia tulis masalah dia selalu. Tiga sebut bismillah dan alhamdulillah dan dia sebut sebab dia tulis kitab ni gapo tak. Itu cara-cara ulama. Muhammad Al-Wahhab ni golek dalam kitab dia dah, subhanallah, dia sebut bismillahirrahmanirrahim, dia mulai selalu dengan masalah hak dia nak sebut berakidah. Ulama pergi tahlil qiraat sebab apa? Satu sebab dia ni dia tulis kok dia buat kitab dia ni masa dia duk berlaku di Riyadh tu, di Saudi tu, banyak orang awam. Lepas tu orang awam tak ada kena sebut lah sebab tulis kitab buat apa, maka tulis bismillah dan tulis masalah dia nak sebut selalu dalam kitab tu. Sebab tu ulama kata ta'jilan lil faedah, nak cepat kena nak sapa faedah dan kita nak kitab pun tu jadi cara rekah, cara mukhtasar, cara seruk dah, cara mukhtasar, cara pandak. Sebab tu dia tak ada sebut alhamdulillah, selalu dah pakai bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu sebut masalah dia nak sebut tu dalam akidah. Ya, ada banyak cara lah. Semua tu ada dalil hadis Nabi SAW, walaupun hadis dhaif tapi makna dia tu betul. Kerana apa maknanya betul? Kerana hadis dhaif ni kalau kita nak guna nak pakai hadis dhaif, ulama tak banyak syurut. Dalam syurut dia tu kita hadis dhaif tu tak berat, dhaif yasir, tak berat. Lepas tu dua, kita jangan i'tiqad atas hadis ni sahih. Tiga, bahawa kita sebar kat orang kena ayat atas ni hadis ni dhaif. Empat, kita jangan i'tiqad kata hadis ni sahih. Lima, hak ni hak penting, kena ada asal usul kata dalil, ada bawah ada dalil. Ada bawahnya dalil, di atas dalil. Masalah kita sebut hadis dhaif, misal hadis dhaif baca surah Qul Huwallahu Ahad. Pada tak ada berat mana. Lepas tu dia hadis tu sebut kalau kita baca Qul Huwallahu Ahad boleh pahala nyok ni. Hadis tak ada dhaif, bukan maudhu', tak ada dhaif yasir, tak ada munkar, tak ada maudhu'. Lepas tu goleklah kalau baca Quran, suruh baca Qul Huwallahu Ahad, dia ada asal usul suruh baca Quran. Tu maksud tahta aslina. Lepas tu bismillahirrahmanirrahim, walaupun hadis ya dhaif, hadis sebut kata apa? Kullu dhi amrin bal la yubda bismillah fa huwa aqta' fa huwa abtar. Tiap-tiap amal kalau kita tak mulai dengan bismillahirrahmanirrahim, Allah Subhanahu Wa Taala tak beri berkat. Butuh berkat atau tak beri berkat. Tu cara hadis ni ya ada asal am. Asal am apa? Kita boleh tengok dalam kitab Quran, dalam Quran. Bismillahirrahmanirrahim kita surah Fatihah kita mulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa dia nak hantar apa-apa mesej dia kepada raja-raja Malikul Rum, Malik Kaisar apa semua, dia mulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita ada asam kata ni ada dalam Quran dan ada dalam sunat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun hadis dhaif kita boleh amal kerana hadis dhaif ni yasir syurut 5 hak saya sebut tu ada dalam hadis hak bismillahirrahmanirrahim. Jadi muallif kita ni mulai dengan bismillahirrahmanirrahim untuk nak ambil berkat.
berkat nama Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita nak apa panggil, ia panggil ba' ni ba' al-musahabah wal isti'anah. Kita nak minta tolong sama Allah Subhanahu Wa Taala wi berkat kita ni. Sebab tu kita mulai dengan bismillahirrahmanirrahim dan kita cari berkat. Kerana Allah Subhanahu hadis Nabi SAW kata, kalau kita tak mulai dengan bismillah, masalah kita ni atau benar kita buat ni, Allah Subhanahu Taala tak wi berkat. Qala rahimahullah, As'allahu al-karim Rabbil arshil azim an yatawallaka fid dunya wal akhirah. Ini ada Imam Muhammad Abdul Wahab. Semua kitab-kitab dia, bolehlah dia mulai ingat doa ko pelajar dia atau orang yang nak baca kitab dia ni. Boleh lagu tu lah, As'allah, minta sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kerana gapo kita majlis kita doa, dan kitab-kitab kita doa. Satu, majlis kita ni oleh ya malaikat yang hadir. Malaikat yang hadir majlis kita. Sebab tu kita jangan lupa dalam majlis kita. Kita mulai pun kita doa, kita khatam majlis ilmu kita pun kita jangan lupa doa. Karena majlis kita malaikat hadir, bagi kita doa malaikat pun tolong amin. Allah Subhanahu Wa Taala terima doa-doa kita, kerana malaikat ni apa panggil, orang cuci orang tak ada buat maksiat. Apa Allah Subhanahu Wa Taala suruh dia buat ibadat. Lepas tu sebab itulah majlis kita tu jadi ada berkat, ada rahmat, ada sakinah. Kita dalam majlis ilmu kita terdoa. Sebab tu ulama dia dalam kitab, semua kitab kita baca, kitab-kitab buku-buku hak ulama sebut tu, ya mulai dengan doa atau ya khatam majlis dengan doa. Majlis kitab dia tu dengan doa, dan majlis ilmu dia tu yang mulai ingat doa. Supalah Syekh Muhammad Abdul Wahab ni dia mulai ingat doa, As'allahul azim Rabbal arshil karim an yatawallaka fid dunya wal akhirah. Mulai ingat As'allah, minta sama Allah Subhanahu Wa Taala. Sini bahasa, nak ayat bahasa dan pedah ti. Pedah bahasa Arab lah ni. Kalau bahasa Melayu nak guna saya tak tahu kat, tapi bahasa Arab. Kalau kita nak minta ke orang, kita nak minta ke orang, misalnya saya nak minta ke antum, kita guna dhamir mutakallim ana, as'alullah. Kalau saya nak minta, saya otik nak minta ke antum, saya guna nas'allah. Ni kerana tuan kita dia doa kok murid dia, kok orang baca kitab dia ni, dia guna dhamir as'allah. Ya tak molek kalau kita nak guna nas'alullah. Kalau saya nak doa ke antum nas'allah, jadi kalau harf nun dia panggil uslub akad diri. Uslub akad diri tak molek. Sebab tu tak masuk kalau kita nak doa dengan nas'allah. Tapi kalau kita maksud doa kita masuk dalam doa tu, tak apa. Tak jadi akad diri. Kerana kita nak doa ke apa ni, ke anak murid kita ke pelajar kita. Sebab tu dalam Quran sebut cara harfun na tu lah. Cara panggil cara banyak, cara umum. Rabbana ighfir lana wal ikhwana alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Jadi ada harfun na tu cara jamak. Kerana kita nak suruh minta hapun dosa kita dan hapun dosa saudara-saudara kita yang beriman. Tapi kalau kita nak doa ke orang, kita tak masuk dalam doa tu, masa kita tak doa kita doa ke orang, kita guna uslub dhamir mutakallim supaya tuan kita ni lah disebut as'allah. Maksud dia ni dia minta sama Allah Subhanahu Taala tolong beri hidayah dan minta Allah Subhanahu Taala jaga kita. Tu cara dia. Tapi hak sunat ni, hak sunat Nabi SAW. Kalau kita nak doa, kita nak doa ke orang, sunat mustahab kita doa kita dulu. Lepas tu kita doa ke orang. Tu cara. Sebab tu saya ayatlah, kalau ada benar hak kurang salah sikit mana, saya tambah.
kita boleh terima, kita boleh tahu maksud muallif. Tapi hak mustahab kalau kita nak doa, kita doa kita dulu. Hadis pas ini as'alullah li wa lakum masalan. Kita sebut hak kita dulu. Baru kita nak doa ke ayah kita, Rabbana ighfir lana wa liwalidaina. Kita minta doa kita dulu. Itu sunat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu kita doa ke orang lain. Karena kita berhajat doa juga. Nahnu bihajah ila doa aidan, misla anna ghairana bihajah ila ad-du'a. Itu satu sunat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannif rahimahullah, as'alullah al-karim Rabbal arshil azim an yatawallaka fid dunya wal akhirah. Minta sama Allah Subhanahu wa taala al-karim. Al-karim ni sifat Allah Subhanahu wa taala, maha murah deh. Maha yang sangat murah Allah Subhanahu wa taala. Borah dan maha yang borah. Lepas tu kalimah karim ni bahasa Arab dia boleh guna 3. Satu, karim ni murah dah. Murah hati. 2, masuk dalam maha kuat dan kuasa dan perkasa. 3, maksud dia tu sangat maaf. Karim ni maksud sangat maaf. Jadi Allah SWT kalau ada gapo sifat, satu sifat ni ada banyak makna, semua makna tu molek kita boleh beri dia lah sifat tu. Maksud bila Allah SWT maha murah dia, dan kuasa dan kasar dan apa panggil kuat, dan Allah SWT sangat maaf, masuk lebih dalam makna-makna 3 ni. Dan sini kita minta sama Allah SWT, dia maha murah ni dah, dan dia sangat maaf kita, dan dia kuasa, minta dia Rabbil arshil azim. Sifat dia Rabbul arshil azim. Allah Subhanahu wa taala ni menjadi arasy yang besar. Ya, kalimat Rabb bahasa Arab, kalimat Rabb, kalau tengok dia, makna dia khaliqu kulli syai'in wa malikuhu wal amiru lahu, awal amru kullahu. Boleh tak? Jadi kalimah Rabb ia ada 3 benar. Satu, khaliq kulli syai', Allah SWT menjadi segala-segala alam. Wa malikuhu, dan Allah SWT pemilik. 3, walahul amru kulluh, semua-semua tu dah Allah SWT perintah segala-segala alam. Kalau kalimat Rabb ia ada 3 perkara ni. Sebab tu tauhid rububiyah, tauhid Allah SWT fi khalqihi wa fi mulkihi wa fi amrihi. Tabarakalladzi biyadihi al-mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahu khaliqu kulli syai'. Tapi dia taqi sini. Dia taqi pada Allah SWT menjadi arash yang besar. Sini kita boleh faedah gapo? Ya, oleh kalau benar cara umum, kita mari qaid wijadi khah, kita boleh faedah gapo? Boleh faedah kata benar hak dia qaid khah ni, benar ni penting. Itu kaedah ya. Qaidus syai', apa panggil atfu syai' atau qaidus syai', ذكر الشيء عفوا ذكر الشيء الخاص في سياق العموم يدل على أهمية هذه الخصوصية. Allah SWT gapo sebut dalam Quran dan dalam sunat Nabi SAW, dia sebut benar khususiyah dalam siyak-siyak, dok sebut dalam umum, dalam kata benar hak khas ni penting. Itu kaedah ya. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa Jibril. Sini malaikah ia sebut Jibril. Sungguh Jibril duduk dalam malaikah. Tapi apa lagi sebut khususiah Jibril? Kerana nak kata kelebihan dan fadilat Jibril alaihi salam. Sini pun Allah SWT Rabbu kulli syai'. Allah SWT ni menjadi segala-segala alam semua. Tapi dalam hadis sebut Rabbul arshil azim, nak ayat penting
kelebihan arash hak besar Allah Subhanahu taala istiwa dari dia, di atas dia. Apa kita minta sama Allah Subhanahu taala kerana dia tu menjadi alam dan menjadi arash. Itu satu sifat hak Allah Subhanahu taala sebut sini. Jadi sini nak ayat atau kaedah anna tauhid ar-rububiyah mutadamminun li tauhid al-uluhiyah. Kalau kita yakin atau kita beriman dengan tauhid rububiyah, mesti kita kena beriman dengan tauhid uluhiyah. Sini kita minta sama Allah tu tauhid uluhiyah. Karena gapo? Karena ada sifat tauhid rububiyah. Itu kaedah dia. Tauhid ar-rububiyah mutadamminun mustalzimun li tauhid al-uluhiyah wa tauhid al-uluhiyah mutadamminun li tauhid ar-rububiyah. Sini kita minta tu tauhid uluhiyah, as'alullah. Karena apa kita minta? Karena Allah Subhanahu taala Rabbu al-'arsyil 'azim. Dia tu Allah Subhanahu taala menjadi arasy yang besar. Itu dipanggil mutadamminun li tauhid ar-rububiyah. Qala al-musannif rahimahullah an yatawallaka fid dunya wal akhirah. Imam Abdul Wahab ni dia minta orang baca kitab dia ni, dia minta sama Allah Subhanahu taala wi jaga dia tu dunia dan akhirat. Yatawallaka jaga atau tolong tolong jaga dunia akhirat. Jadi dua lah sini. Jaga kita atas dunia dan jaga kita di masa depan di akhirat. Ulama kata Allah Subhanahu taala jaga kita di atas dunia dengan tiga perkara. Satu, dia jaga kita dengan dia menjadi kita, ya tawallana bi khalqih. Dua, dia jaga kita dengan dia beri hidayah kita, ya tawallana bi hidayatihi, bil hidayah ila siratal mustaqim. Tuhan jaga kita dengan beri hidayah kita, dengan beri hidayah kita jalan yang lurus, jalan yang betul, jalan yang molek, jalan yang mustaqim. Tiga, Allah SWT jaga kita di atas dunia ni dengan apa? Dengan tasbih kita alal haq wa imatatuna alaih. Allah SWT jaga kita dengan kita tetap dalam yang benar, dan Allah SWT beri mati kita dalam hidup dalam benar. Jadi tiga perkara. Satu, Allah SWT jaga kita dengan dia menjadi kita, dan Allah SWT beri hidayah kita. Beri hidayah saja tak cukup, kerana beri hidayah boleh hadir tak kemah hidayah tu tak jadi belum nak mati tu jadi syirik, nasallahu alaihi jadi kafir. Sebab tu dia minta sama Allah SWT dia jaga kita, kita duduk dalam tetap dalam yang benar, betul kita duduk dalam masa bui mati dalam benar juga. Tak se bui hidayah saja tak sapa, tapi nak wi cukup sapa kita duduk dalam hidayah sapa mati. Tu hak dunia. Allah Subhanahu taala jaga kita dunia tiga perkara hak ulama sebut. Yang tiga, jaga kita di akhirat. Satu, Allah menjauh kita susah-susah, seksa-seksa ahwal hari kiamat. Dan Allah Subhanahu taala jauh kita pada api neraka, dan Allah Subhanahu taala masuk syurga. Jadi tiga perkara semua. Tiga perkara dunia dan tiga perkara akhirat. Muallif Imam Muhammad al-Wahhab ya doa kita. Ya tawallaka fi dunia akhirah, bunyi ibarat ia tu baik, tapi isi dia tu banyak. Kalau kita mari wikrat tahlil, isi ego ni semua. Allah SWT menjadi kita dan minta jadi hidayah, hidayah siapa mati dalam benar yang betul, benar yang hak. Akhirat nu minta Allah SWT jauh kita susah-susah seksa-seksa hari kiamat tu,
dan minta Allah Subhanahu Wa Taala jauh kita pada api neraka, dan minta Allah Subhanahu Wa Taala minta masuk syurga. Qala al-musannif rahimahullah, masa ni doa yang satu, an yatawallaka fid dunya wal akhirah. Dua, wa an yaj'alaka mubarakan aynama kunta. Minta sama Allah, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkat di mana kita duduk. Kita duduk mana, minta Allah Subhanahu Wa Taala berkat. Ya kerana apa? Kerana pelajar ni atau syekh ustaz, mana dia duduk, ceraklah situ ada berkat. Kerana dia berkat dia dengan ilmu dia. Dia duduk mana, dia mengajar, tempat tu ada berkat. Sebab tu Imam Muhammad Wahab dia minta pelajar hak dia nak baca kitab dia ni, Allah Subhanahu Wa Taala berkat dia, mana dia duduk mana, Allah Subhanahu Wa Taala berkat kita. Kalimatul barakah, kalimat berkat ni dia ada dua perkara. Satu, al-kathrah fil khair, lebih-lebih benda yang baik. Dua, as-sabat ala al-khair, lebih banyak benda baik. Dua, minta Allah Subhanahu Wa Taala tetap benda baik tu. Jadi dalam doa tu adalah tiga perkara sini. Ada hak saya sebut sana. Minta banyak berkat dan tetap. Ya kalau banyak, kalau tak tetap, tak ada berkat juga. Ya masalah, boleh gaji banyak, boleh ribu-ribu gaji, tapi tak berkat. Belum habis bulan tu tak cukup dah duit. Tu tak berkat lah, walaupun banyak. Sebab tu hak kita nak jadi banyak dengan tetap. As-sabat ma'al al-kathrah. Sebab tu dia doa, wa yaj'alaka mubarakan aynama kunt. Kalau kita tengok ibarah yang sebut tu, ada tiga, ada benar hak saya sebut dua perkara tu ada dalam doa dia tu. Satu, an yaj'alaka, Allah Subhanahu minta sama Allah Subhanahu Taala biar buat kita tu jadi selalu dalam berkat. Ada dalam berkat semua. Ya ja'alaka ada dalam berkat semua. Karena ja'ala ni wijadi ya fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' bahasa Arab. Kalau fi'il mudhari' ya ada istimrar, ada semua. Kalau fi'il madhi li tahqiq, benar tak dah, benar lepas dah. Kalau fi'il mudhari' ni ya ada semua zaman al-hal wal mustaqbal. Tetap masa lalu ni dan masa depan. Doa tak berkat lalu ni dan berkat depan. Itu satu. Mubarakan. Mubarakan ni sirah mubalaghah. Jadi banyak berkat. Manfaat untuk manusia. Kerana belajar, kalau itu doa dia manfaat ke manusia, cerak manfaat dia tu golek. Manfaat pelajar tu ya mengajarlah ilmu, sebar ilmu. Sebab tu kita kena doa dia berkat. Yang tiga, nak dalil kata minta jadi banyak dan jadi tetap aynama kunta. Duduk di mana minta Allah SWT berkat. Jadi tiga perkara hak ya doa dalam doa ya tu ada benar lebih berkat, banyak berkat dan berkat tu tetap. Ni dia ambil mana? Dia ingat dalil. Dalil ni ambil mana? Yang ambil mana dalam ayat Quran? Kita mikir ambil mana dalam ayat Quran? Ada dalam ayat Quran. Ingat tak? Dalam ayat Quran. Tak ingat. Kalau biar ingat. Isa alaihissalam yang sebut. Naam, Hussein. عن شو اسمه عن ايش؟ عن عيسى. عيسى لما تكلم عن نفسه ايش قال؟ قال الله تعالى وجعلني مباركا أينما نعم كنت. أحسنت.
wa ja'alani mubarakan aynama kunt wa awsani bis-salah. Ahsant. Isa alaihissalam dia minta dia ni banyak berkat mana dia duduk tu, dan Allah Subhanahu Wa Taala wasiat dia suruh semaya dah. Awsani bis-salah. Jazakallah khair hafiz. Barakallahu fiik. Qala al-musannif rahimahullah, jadi doa yang sebut tu Muhammad Abdul Wahab sebut wa ya ja'alaka mubarakan aina ma kunta, dia iktibas, dia ambil pada Quran. Betul saya sebutlah gapo dia sebut tu, golek dia ambil Quran, ambil dalam hadis. Rabbul Arsyil Azim tu ambil dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni tawallaka fid dunya wal akhirah, minta Allah Subhanahu taala tu ambil dalam Quran juga dan hadis. Wa ya ja'alaka mubarakan supaya juga. Qala al-musannif rahimahullah. Kaswi kalau ada masa dalam nak bukti dalam 5 minit, tolong ayat deh. Kalau ya apa? Ya. Nanti kita khatir apalah majlis ni, majlis yang utama. Kita tak panjang tak apa, insya-Allah. Dak masa dalam 5 majlis ya tak panjang. 5 majlis ke 3 majlis sudah insya-Allah. Qala al-musannif rahimahullah wa an yaj'alaka mimman idza u'tiya syakar wa idza ibtuliya sabar wa idza adnaba istaghfar fa inna haula'i thalath unwanus sa'adah. Sini dia kata wa an yaj'alaka mimman idza u'tiya syakar, minta Allah Subhanahu wa taala sama Allah Subhanahu wa taala semoga jadi kita ni termasuk dalam orang ucap syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dan minta sama Allah Subhanahu wa taala jadi kita orang mukmin. Apabila Allah Subhanahu wa taala ujian kita sabar, dan minta sama Allah Subhanahu wa taala apabila kita salah pergi buat dosa-dosa, kita selalu minta hampun dosa. 3 kali yang sebut ni dah. Sini nak sebut cara bahasa Arab sikit lah. Boleh tahu faedah lughawiyah. Allah Subhanahu wa taala apa yang tak sebut sini, kata wa an yaj'alaka mimman in u'tiya syakara. Apa yang tak sebut dengan in, yang disebut dengan idza. Wa in ibtuliya sabara wa in aznaba astaghfara. Tapi yang diguna idza u'tiya syakara wa idza ibtuliya sabara wa idza aznaba istaghfara. Biar tahu. Faham soalan ni? هل الله أعلم، لكن إن يكون تفيد يعني الشرط. فمثلا إذا قلت إن فعلت كذا أعطيك كذا، يكون طيب. في يعني مقابل. لكن إذا مثلا إذا لا أدري، الله أعلم. لكن إذا استغفر، لكن استغفار يكون عام يعني في كل وقت، يعني ما ليس فقط في حال أنه أذنب فقط. إذا أيضا في شرط حسين، أو في شرط أيضا إيه. محاولة جيدة، جزاك الله خير. Faham soalan Ustaz ni? Bapa yang guna iza tak guna in. Kalau kira makna dekat-dekat ya tu serupa ya. In ya syartiyah juga. Iza pun masuk dalam ada wad syart juga. Baik, jawab dia. Iza ni tadul ala husul wa wuqu' ma ba'daha laysa mashkukan fi. Ya iza ni kalau benar hak berlaku tak ada syak. Kalau in boleh hadi. Boleh jadi aku syukur, boleh jadi aku sabar, boleh jadi aku istighfar. Tapi sini mesti jadi dah aku syukur. Mesti jadi berlaku aku sabar. Mesti jadi buat dosa aku istighfar. Jadi iza ni lebih ablah, lebih balaghah pada in. Kerana in boleh jadi. Tapi iza ni jadi, berlaku sungguh. Allah SWT bui
Cerak Allah SWT bui. Semua manusia Allah SWT ada bui rezeki. Cerak jadi. Bala, cerak bala. Kerana Allah SWT ya dah alif lam min hasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Cerak kena ada ujian. Wa idza adnaba, mesti kena buat maksiat. Kerana Ibnu Adam khata' wa khairul khata'in tawabu. Sebab tu guna idza lebih panggil fasih pada guna in. Perah cara ya tu. واضح هذا؟ هذا يعني يأكد على التأكيد يعني. تأكيد على أن هذا سيحصل من دون شك. ولذا استخدام إذا أو لا. اوكي؟ كان اذا شو اسمه مصداق الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بني ادم خطاء. نعم، هذا اذا اذنب في الذنب. ايوه في البلاء الف لام ميم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. اما العطاء فهذا يعني الرزق الله سبحانه وتعالى سيعطي للعبد كل رزقه. ولذا استخدام اذا اقوى من استخدام ان. Perhadap kaswi tu biasa arah lah. Ya kalau bahasa Arab kau seneh ngajar. Tapi bahasa Melayu ni dia belik sikit. Ya. Sini yang sebut gapo, yang sebut kata kalau Allah Subhanahu Taala beri gapo kita tu, ia minta kita ni jadi orang ucap syukur pada Allah Subhanahu Taala. Ucap syukur dengan Allah Subhanahu Taala dia 3 perkara. Kau tahu 3 cara. 1, ucap syukur Allah SWT dengan hati kita. 2, kita ucap syukur Allah SWT dengan lidah kita. 3, kita ucap syukur dengan anggota kita, tubuh kita. Cara nak ucap syukur dengan hati kita, ulama ada 2 perkara. Ibn Qayyim sebutlah kitab Madarij as-Salikin. Jadi 5 semualah. Cara kita nak syukur Allah SWT 5. 2 sakut oleh hati, 2 sakut dengan lidah, 1 sakut paut dengan tubuh badan kita, anggota kita. Kalau kita nak syukur dengan Allah Subhanahu, syukur Allah Subhanahu Taala dengan hati kita, ya 2. 1, al-khudu' lillah. Kita mulia Allah Subhanahu Taala dan kita serah diri lillah Subhanahu Taala dan kita besar Allah Subhanahu Taala kerana dia syukur kita, dia nikmat kita. Dia nikmat kita, kita kena mulai dia, kita kena besar dia, kita kena serah diri kita dia lillah Subhanahu Taala. Yang 2, kita kena kasih pada Allah Subhanahu Taala. Hal ni yang masuk dalam rukun ibadat hati. Rukun ibadat hati ni kena ada 2 ni. Kena ada muliai besar dan kena ada kasih pada Allah SWT. Dan satu lagi, kita kena takut pada Allah SWT. Yang masuk dalam besar tu adalah begitu besar kita takut dia. Kerana ibadat hati, kalau tak ada 2 ni, dia tak ada ibadat. Ya tengah-tengah kita ihtiram, kita muliai kita panggil mulia dah, kita mulia kat orang tapi dalam hati kita benci dia. Ada juga. Ada kita kasih dia tapi kita tak besar dia. Tu manusia sama manusia. Tapi dengan Allah SWT dalam hati kita tu kena ada 2 ni. Baru jadi ibadat. Kena ada takut ke Allah SWT dan besar Allah SWT. Dan kita kena kasih pada Allah SWT. Sebab tu ulama mari tak 3 arkan ubudiyatul qalb. Kena kasih pada Allah SWT dan kena besar pada Allah SWT dan kena takut kena kasih dia. 3 semua. Hak tu cara kita nak syukur Allah SWT dengan hati kita. 2, kita nak syukur Allah SWT dengan dengan lidah kita, dengan sebut dengan lidah kita, dengan berkata kita. 1, kita kena iktiraf bi ni'matillah subhanahu wa ta'ala, kita kena sana
nikmat Allah Subhanahu kepada Allah Subhanahu taala, kita kena ngaku nikmat Allah Subhanahu taala dia. Dua, as-sana'u lillah, kita kena puji Allah Subhanahu wa taala. Masuk le puji zikir lah. Alhamdulillah, puji, subhanallah, puji, Allahu akbar, puji. Sebab tu kita kena puji Allah Subhanahu wa taala dengan zikir banyak. Itu cara kita nak syukur Allah Subhanahu wa taala dengan lidah kita. Akhir kali syukur Allah Subhanahu wa taala dengan anggota kita, dengan tubuh kita. Kita kena nikmat Allah Subhanahu wa taala hak dia beri kita tu, kita kena guna dalam taat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala beri kereta kita, kita guna kereta ni untuk pergi ngajar, untuk ambil orang miskin, kita pergi untuk pergi semaya, untuk pergi buat benda baik. Allah Subhanahu wa taala beri apa kita guna hak Allah Subhanahu wa taala beri kita tu dalam nikmat Allah Subhanahu wa taala, dalam syukur dan dalam taat Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannif rahimahullah, wa idza butuliya sabar. Apabila Allah Subhanahu wa taala ujian dan berlaku gapo, kita sabar. Ya, sabar ni ada dua hukum, sabar wajib dan sabar mustahab. Sabar wajib sakut paut dengan ibadat-ibadat wajib dan benar-benar muharramat hak wajib kita kena tinggal. Kena apa panggil, kita tak buat lah dah, kita kena tinggal tahu. Sabar mustahab sakut paut dengan kita sabar dalam buat benda sunat-sunat dan kita sabar dengan benda kita nak tinggal-tinggal benda makruh. Sebab tu ulama' bagi cara nak sabar ni 3. Semua masuk dalam ujian laka tu. Semua masuk dalam ujian. Kita sabar dalam ujian Allah Subhanahu wa taala masuk dalam 3. 1, as-sabr ala taatillah. Kita sabar dalam taat Allah Subhanahu wa taala. Sabar dalam semaya, sabar dalam baca Quran, sabar dalam zikir, sabar dalam buat baik kat ayah ibu bapa, sabar buat baik kepada jiran kita. Semua tu masuk dalam sabar dalam taat Allah Subhanahu wa taala. 2, as-sabr an ma'siyatillah. Sabar dalam tidak buat maksiat. Kita sabar dengan apa maksiat, kuasa ingin nak buat, kita sabar tinggal no maksiat. 3, as-sabr ala aqdarillah. Kita sabar dengan ujian Allah Subhanahu wa taala. Tapi golek kalau sabar yang sebut ni sebut sakut paut dengan ujian. Sakut paut dengan ujian. Walaupun hak lain masuk belaka, ya kerana ujian belaka, kita taat Allah Subhanahu wa taala ujian, kita tinggal maksiat Allah Subhanahu wa taala masuk dalam ujian. Dan hak berlaku musibah Allah Subhanahu wa taala buat turun ke mukmin tu masuk dalam ujian belaka. Ya, jadilah 3 semua cara nak sabar. As-sabru salah. Sebab tu Allah ulama kata ad-din nusfun syukrun wa nusfun sabrun. Agama ni setengah dia syukur, setengah dia sabar. Syukur saya sebut saat ni 3 perkara tu. Dan sabar 3 perkara. Jadi ni semua masuk dalam benda yang baik banyak kali. Sebab tu hadis sebut apa? Apa ingat hadis? Sebut kata benda ni sabar dengan syukur masuk dalam benda yang baik sekali, yang penuh baik kali. Dia ingat hadis. Ingat dah hadis. Hadis Nabi SAW sebut ajaban, menikmil. عجبا لأمر المؤمن أن أمره كله خير. Ajaban li amril mu'min. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. Ada kata ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair. Wa laysa dhalika li ahadin illa al-mu'min. Ya, terpelik hari mukmin ni semua hari yang molek. Walaysa dhalika li ahadin illa mu'min. Ini untuk orang mukmin. Orang tak mukmin siapa? Hadiah baik semua, molek semua. Hak tahu Nabi kata yang pelik.
Lek ha orang mukmin ni semua baik. Ha dia molek belaka. Kullu khair. Patut ni untuk orang mukmin. Lain tak boleh. Lain tak boleh. Dia kata apa? In asabathu sarra asyakar. Kalau berlaku, apabila berlaku benda yang gembira, dia senang, dia molek, dia syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Fakana khairul lah, itu baik untuk dia. Wa in asabathu darra, apabila berlaku benda tak molek, benda mudarat, dia sabar. Fakana khairul lah, itu baik untuk dia. Sebab tu dalil kata benda dua ni masuk dalam umat bagi kata maqam syukur, maqam sabr ni setengah agama. Jadi agama duduk dalam dua perkara ni. Syukur dengan sabar, syukur dengan sabar. Sebab tu Allah SWT sebut dalam surah Al-Asr, wal 'asri al-insan fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. قال المصنف رحمه الله وإذا أذنب استغفر. Apabila dia buat dosa, dia minta sama Allah Subhanahu Taala, atau dia minta sama Allah Subhanahu Taala hapun dosa dia. Istighfar tu minta deh. Alif sin ta tu talab, minta hapun dosa dia. Ya kerana orang buat dosa ni dua hal. Dia buat dosa, dia apa panggil duk tetap le dosa, tak taubat. Ni hak teruk kali. Ada alamat syaqa. Ulama kata. Yang dua, orang buat dosa, tapi berlaku dosa tu, buat dosa tu, selalu dia gelik pada Allah SWT dan dia taubat dan dia istighfar. Hak tu orang yang mukmin yang baik sekali. Orang yang taubat. Dan nak molek lagi, fa'atba'ahu as-sayyi'atul hasanah tamha. Kalau nak molek lagi tinggi pada taubat, dia panggil itba'at as-sayyi'atul hasanah. Kalau kita buat benar maksiat, kita taubat dan kita panggil pergi buat ibadat-ibadat yang baik untuk nak hapus dosa hak kita buat tu. Misal, kalau kita la qadarullah curi, kita buat kelik hak demo hak kita curi tu, dan kita sedekah niat kok tu hak kita curi tu, atau atba'al hasanat sayyi'ah. Kalau la qadarullah kita tak semaya, kita semaya dan kita banyak sunat-sunat, atau panggil atba'al sayyi'at hasanat wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan muallif kata apa? Fa inna haula'i thalath unwanus sa'adah. Tiga perkara yang sebut sana. Sabar, syukur, taubat, istighfar. Tiga ni alamat dan gelar-gelar yang penuhi kita senang dunia dan akhirat. Unwanus sa'adah fi dunia wal akhirah. Sebab tu jadi doa dia tu, alhamdulillah lah, doa Muhammad Abdul Wahab, Imam Muhammad Abdul Wahab ni, ya doa kita, satu ya doa kita minta Allah SWT jaga kita dunia dan akhirah. Dua, dia doa kita ni jadi banyak berkat duk di mana-mana. Tiga, ya doa kita syukur, ucap syukur Allah SWT banyak, dan kita sabar kalau Allah SWT ujian kita, dan kita kalau buat maksiat kita istighfar Allah SWT, minta ampun dosa. Qala al-musannif rahimahullah. Dah lagi masa dia ada di 3 minit ya. Ada 3 minit. Kalau ada 3 minit tak apalah, kita insya-Allah kita mulai hubung insya-Allah, kita hubung minggu depan insya-Allah bismillah subhanahu taala. Alhamdulillah lah, kita minta doa Syekh Muhammad Wahab doa ni. Allahumma ja'alna mubarakan aynama kunna. Allahumma tawallana fid dunya wal akhirah. Allahumma ja'alna mimman idza u'tiya syakar
وممن إذا ابتلي صبر، وممن إذا أذنب استغفر. الله يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم اجعلنا مباركين أينما كنا. اللهم اجعلنا مباركين أينما كنا. اللهم اجعلنا مباركين أينما كنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.